Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana sahaja anda berada? Mudah-mudahan selamat, sihat sejahtera bersama dengan keluarga dan yang tercinta serta yang tersayang. Dan hari ini hari Jumaat, ingat Al-Kuliah, ingat apa lagi ya? Ingat Al-Kuliah. Dan hari ini kita bersiaran secara langsung di studio C Seri Pentas TV3. Dan tajuk topik yang kita bincang memang hebat. Tuan-tuan dan puan-puan berdatang ini iaitu virus nifak. Virus yang sangat berbahaya yang kita tak nampak, tak boleh teropong menggunakan apa-apa alat sekalipun, tetapi kita nak bincang pada hari ini, pada petang ini, apakah virus nifak itu ada dalam diri kita. Jangan tengok orang lain, ada tak dalam diri kita terlebih dahulu sebelum kita lihat orang lain. Biasanya kalau sebut nifak ni orang tak apa nak faham. Saya sebutlah, kalau orang yang bawa virus ini, pembawa virus ini dipanggil munafik. Faham tak? Faham kan? Orang bawa virus nifak dipanggil munafik. Apapun yang mengupas tajuk ini bukanlah saya selayaknya. Kita telah undang seorang tokoh yang layak untuk mengupas tajuk ini berdasarkan Quran dan hadis. Itu yang bahagia Ustaz Haji Ismail Hashim Junaidi, iaitu penolong pengarah kanan bahagian dakwah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM dari Putrajaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat. Lama tak jumpa, long time no see. Jadi puan-puan dan rahmati Allah, itulah panelis kita pada petang ini yang akan bercerita tentang virus nifak yang dibawa oleh orang-orang munafik. Ya. Sebagai mukadimah Ustaz pada petang ini, bila cerita virus nifak ini sebenarnya, ataupun orang kampung, orang bandar panggil munafik orangnya, apakah sebenarnya nifak, munafik? Biasa kita dengar Ustaz, jangan duk jadi munafik lah. Biasa dengar ayat tu. Jangan duk bawa jangan jadi nifak, jarang sebut munafik. Tapi virusnya nifak. Apa definisi sebenarnya Ustaz tentang virus nifak ini menurut Quran dan hadis? Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur dapat bersama lagi pada petang ini dan kita melihat bahawa virus ini satu perkara yang memang orang tahu dah. Satu wabak, satu kuman yang cepat. Nifak ni maksudnya ialah daripada perkataan nafaq, iaitu terowong. Munafik adalah orang yang menggunakan terowong tersebut ataupun orang yang bersifat dengan sifat yang ada pada sifat pada terowong. Maksudnya, kalau orang selalu berjalan di atas jalan raya, tapi ada orang tak nak pakai jalan raya atas muka bumi ni, dia nak terowong. Bila nak terowong ini ada something wrong, ada sesuatu yang dikehendaki, yang dihajati. Dan bila kembali kepada zaman Nabi SAW, orang yang bersifat dengan sifat munafik ataupun bersifat nifak ini dikenali sebagai munafik. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dan Al-Quran menjelaskan kepada kita bahawa orang munafik ini adalah orang yang bukan Islam. Dalam Al-Quran disebut alladzina amanu summa kafaru, iaitu orang yang beriman kepada Nabi SAW, kemudian dia kufur, kafir terus. Dan mereka menzahirkan keislaman mereka itu sedangkan mereka sebenarnya tak Islam. Berlainan dengan hari ini orang memang Islam. Jelas kawan-kawan kita, rakan-rakan kita masih sembahyang dan sebagainya, dan mereka tidak membenci Islam itu seperti mana orang dahulu membenci Islam. Saya rasa hari ini kemungkinan ada umat Islam yang bersifat seperti mana sifat orang munafik. Tetapi kita tak boleh nak kata bahawa dia itu munafik secara jelas, secara terang. Kerana sirah Nabi memberitahu bahawa Nabi tidak mengisytiharkan siapa orang munafik. Kenapa? Sebab mereka telah menzahirkan Islam mereka dan Nabi tidak mahu bertindak kepada sahabat mereka. Dikatakan dalam sirah nanti, dalam sejarah bahawa Nabi membunuh sahabat-sahabat yang dikenali sebagai zahir mereka Islam, sedangkan mereka tak Islam. Hanya Huzaifah saja yang tahu siapa yang tak Islam di kalangan para sahabat, yang memang hanya tak Islam tetapi menzahirkan Islam mereka itu. Saya rasa ini buat permulaan. Ustaz. Okey Ustaz, itulah sebagai mukadimah. Kalau tuan-tuan perempuan ada kemusykilan tentang virus nifak ataupun orang yang membawa virus ini iaitu munafik, tuan-tuan boleh telefon kami 0377261603. Kita akan ambil talian anda sebentar nanti. Apa pun Ustaz, kalau saya buka Quran ada satu surah Ustaz, surah Al-Munafikun. Ya. Betapa diceritakan A sampai Z cerita orang munafik ni Ustaz. Kadang kita baca tu kita takut, kita pun jadi orang munafik juga, takut. Ya. Jadi sebenarnya mengapa sampai ada satu surah dalam Quran cerita tentang orang munafik dan Nabi pun bercerita juga tentang orang munafik? Apakah di sana ada sejarah-sejarah hitam? Macam mana Rasulullah berdepan dengan orang munafik yang jahat ini Ustaz? Silakan Ustaz. Alhamdulillah.
surah Munafiqun yang mempunyai ayat 11 ayat. Tetapi saya bagikan kepada dua suasana. Sifat orang munafik itu sendiri dalam ayat yang pertama, idza ja'aka munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Iaitu orang munafik ni datang kepada Nabi SAW, mereka mengaku bahawa mereka beriman kepada Nabi. Mengaku. Dan mereka, Allah pun tahu bahawa Nabi itu ada seorang Nabi. Tetapi Allah tahu, mereka tak tahu bahawa Allah itu tahu bahawa Nabi Muhammad itu seorang Nabi. Sedangkan Allah tahu bahawa mereka itu adalah bukan setakat munafik saja, mereka itu adalah orang yang mempunyai perisytiharan yang tidak benar dalam lisan mereka. Allah tahu bahawa mereka itu walaupun dia mengaku Nabi SAW, Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang munafik, yang menyembunyikan apa yang ada di dalam diri mereka, mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini persoalan dia. Dan mengingkari tersebut, mengingkari keseluruhannya. Bukan setakat mengingkari, tetapi mereka mengambil langkah-langkah bagaimana untuk membinasakan Nabi. Sebab itu hanya disebut dalam sejarah Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu orang yang mengisytihar keraguan mereka kepada Nabi SAW, dan dia menjalankan tugas-tugas, kerja-kerja di bawah. Kalau kita kata hari ini subversif dalam terowong. Saya pernah pergi terowong dekat Pengkalan Hulu. Bagaimana komunis buat terowong. Subversif, mengata Islam itu tak betul, Nabi tak betul. Kalau boleh kita nanti balik ke Madinah, dalam Quran disebut dalam surah Al-Munafiqun. Kita akan mengeluarkan orang yang kuat menjadi lemah. Orang yang mulia menjadi lemah, iaitu Rasulullah SAW. Dimuliakan masyarakat ketika itu. Kita akan jadikan dia, baginda seorang yang, Muhammad ini seorang yang hina. Kita akan musnahkan mereka. Ini azam mereka. Sebab itu, dan ini berlaku selepas peperangan Bani Mustalaq. Mereka berazam untuk memusnahkan Islam. Hari ini kemungkinan ada orang Islam yang bersifat munafik. Dalam hadis disebut arba'an man kunna fihi kana munafiqan wa man kanat fihi khalatu minhun kana fi khalatu minan nifaq. Hatta yada'aha idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Ini sifat-sifat orang munafik. Tapi bagi saya lah, Ustaz, kita tak boleh mengatakan orang itu munafik sedangkan dia salat dan dia tidak mengisytiharkan keraguan dia kepada Nabi Muhammad secara nyata. Keraguan mereka kepada firman Allah SWT. Mereka adalah orang yang berdosa. Tetapi di sini Nabi sebut siapa yang mempunyai sifat demikian, ditakuti mereka akan termasuk dalam golongan orang munafik. Sebab bila termasuk dalam golongan orang munafik ini, balasan nerakanya tidak ada tandingnya. Darkil asfali minan nar. Dia lebih dalam daripada apa yang ada dalam neraka tersebut. Kalau ada Fir'aun lah. Fir'aun dengan Namrud, dia bawah lagi daripada Fir'aun dan Namrud. Sebab apa? Sebab mereka itu orang yang bukan Islam. Tetapi menzahirkan keislaman mereka. Menipu orang Islam. Memecah belahkan umat Islam. Memperandakan suasana umat Islam. Ini persoalan mereka. Jadi Nabi kata 4 perkara jika seorang manusia ada di dalamnya, maka ia menjadi munafik. Orang yang membawa sifat-sifat munafik tersebut. Barang sesiapa mempunyai salah satu daripada sifat-sifat itu, samalah seperti ia mempunyai sifat kemunafikan. Tengok. Sebab orang munafik ni semua sifat ada. Yang ditekan di situ ialah bila berbicara dia dusta. Orang munafik ni bicara dusta. Rasulullah SAW baik punya, tapi hakikatnya bila mereka pergi pada orang lain, mereka kata Rasulullah SAW bukan seorang Rasul. Mengada-ngada je. Dusta ni penting. Sebab itu dalam hadis yang lain dia, tuan-tuan, para penonton semua, diingatkan, seorang Muslim itu mungkin berzina, mungkin minum arak dan berjudi. Tetapi dia tidak berbohong. Dan bila kita tengok sejarah ya, sejarah An-Nakhai, dia tidak berbohong. Para sahabat memahami perkara ini. Dia pesan kepada isteri dia, kalau ada orang tanya abang lah, masa kita sekarang ni, tanya abang, cakap abang ada kat masjid. Cari di masjid. Bukan cakap ada di masjid, cari di masjid. Maksudnya, mereka tak berbohong, mereka ada di rumah. Hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni bukan tip lah. Kalau isteri tanya kan, kenapa abang balik lewat sangat? Kereta banyak. Tapi jangan sebut jalan raya jam. Sebab jalan tak jam. Tapi kereta banyak, 2-3 buah kereta memang banyak.
Itu dia. Jadi berbicara dia dusta. Berjanji dia mungkiri. Ini ada sifat saya sendiri pun ada juga benda ni. Janji nak bayar hutang kadang-kadang tak terbayar pun. Dan lebih-lebih lagi disifatkan dalam bimbingan mukmin ya. Ada orang yang berjanji dan memang dalam set dalam pemikiran dia memang tak nak tunai janji itu. Dan di antara janji yang paling besar sekali yang melanda umat ini ialah janji berhutang. Nak bayar hutang, dia pinjam kan nak bayar hutang. Pinjam nak bayar hutang. Rupa-rupanya dia dah set dah. Memang tak nak bayar. Jika membuat pengakuan belot. Dia ngaku belot. Dan yang paling saya tak takut sekali ialah wa idza khasama fajara. Di sini dia sebut dalam ni jika menuntut ia curang. Saya lebih fokus kepada bila bergaduh dia berlebihan. Macam orang hari ni, masyarakat hari ni bergaduh sampai nelanjang orang. Itu dia. Orang sekali tumbuk je kita balas dengan 10 kali tumbuk. Orang dah rebah dah, kita belasah lagi sampai mati. Ini orang kata berlebih-lebihan. Dan ini wujud dalam umat hari ini. Yang kita takuti. Sebab itu merupakan sifat-sifat orang yang munafik. Dulu dan sekarang sifatnya sama. Cuma kemungkinan kita tidak boleh mengatakan zat seseorang itu munafik. Tapi dia mempunyai sifat-sifat munafik. Okey Ustaz, itulah virus-virusnya saya. Saya ingat Ustaz sebut tadi bila bergaduh dia melampaui batas. Contoh sekarang bila bergaduh tu dia rogol, dia bunuh, dia potong, dia bakar. Melampau sangat kan? Jadi apa pun perempuan dalam hati Allah, apa kata kalau kita berehat seketika, kita kembali selepas ini insya-Allah dengan virus nifak. Alhamdulillah, terima kasih anda setia bersama kami di Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita virus nifak. Dan kita telah bicara tadi bersama dengan Ustaz Ismail Hashim Junaidi tentang virus-virus. Kalau denggi, Ustaz senang Ustaz, denggi kan, dia tanda-tanda denggi ni yang pertama demam tak kebah-kebah. Yang keduanya hilang selera makan. Yang ketiganya lemah sendiri-sendiri kita kan. Senang cerita. Paling ringkas lah. Tapi kalau virus tadi, nifak tadi Ustaz kata bohong kalau bercakap, mungkir kalau janji, kalau bagi amanah dia khianat. Kemudian yang keempatnya kalau dia bergaduh, dia bodoh sakan-sakan sampai melampaui batas. Cuma nak tanya Ustaz, dalam zaman moden, zaman sekarang Ustaz, apakah virus-virus nifak zaman moden ni? Sebab kadang-kadang kita lihat ada orang yalah bertopengkan Islam, orang kata apa, munafik zaman moden ni. Tetapi pemusnah iman dan tauhid di kalangan rakyat kita ataupun di kalangan orang awam atau masyarakat. Boleh tak jelaskan tentang golongan munafik moden ataupun virus nifak moden? Silakan Ustaz. Okay. Alhamdulillah. Saya melihat dalam internet. Baru semalam saya buka internet. Orang kata Nabi Muhammad ni perogol, kuat, jahat. Buat cerita reka-reka. Panjang ceritanya daripada Indonesia. Saya ingin nak sentuh. Ada manusia yang memang dia orang kafir. Memang dia kafir, kufur kepada Allah SWT, tak beriman kepada Nabi SAW. Dan dia mengolah propaganda untuk memusnahkan Islam. Itu clear. Tapi mereka menzahirkan. Ada yang sanggup menzahirkan Islam dia. Orang seperti ini. Tapi ada satu serangan yang hebat lagi. Orang Islam sendiri. Yang tu jelas munafik dia tu. Memang dia kafir. Orang Islam sendiri yang memperjuangkan idea-idea seperti liberalisme. Semua agama ni liberal. Boleh pakai belaka. Pluralisme. Mana-mana ikut hati, ikut rasa je. Ada yang izim-izim yang lain. Macam-macam izim. Dan ini memberi kesan kepada umat. Dan banyaknya serangan di negara jiran terlalu banyak. Dan sekarang di Malaysia begitu hebat. Serangan ini berada dalam masyarakat. Dan melalui internet ada manusia. Sebab itu kita melihat bahawa kita bila menerima ilmu mana-mana kefahaman Islam ni bukan hanya melalui internet semata-mata. Dia kena rujuk kepada ulama yang hidup. Sebab bila internet berkata, kebanyakannya boleh disadurkan dengan pembohongan. Membohongi apa yang sepatutnya yang tak boleh dibohongi. Jadi hari ini kita mengambil kesimpulan. Saya mengambil kesimpulan bahawa ada orang Islam yang mempunyai pemikiran tersebut yang mengatakan agama ni sama belaka. Tuhan tu sama je. Cuma kita ni orang Melayu, Islam, orang lain tak Islam, sama je dia kata. Nama lain-lain. Nama lain-lain. Semua baik belaka agama ni. Ini bukan zakat munafik je. Ini jatuh kafir. Jatuh kafir.
Ini persoalan dia. Bukan, jangan fikir bahawa kita ini memberikan pandangan kepada orang betapa liberalnya Islam ini. Agama Islam sama dengan agama lain. Saya tegaskan, tak sama. Inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi Islam. Tak sama. Tapi kalau kita mengatakan ada ciri-ciri yang ada pada Islam, itu kemungkinan ada pada ciri agama lain. Okey. Tapi agama lain, Islam tak ikut agama lain sebab Islam daripada dulu sampai sekarang. Ini kita kena yakin. Jadi umat Islam pada hari ini, apa-apa kebaikan, kita selalu cakap, apa-apa kebaikan sebenarnya yang wujud dalam diri manusia, dalam dunia ini, dia adalah Islam. Asalnya adalah Islam. Jadi ini merupakan satu perkara. Jadi ramai di antara kita ni, di kalangan pembaca-pembaca, pengembang ideologi ni, kadang-kadang profesor di universiti, kadang-kadang di universiti Islam, bukan di Malaysia lah, di negeri lain. Okey Ustaz, kalau kita ambil satu panggilan telefon di hujung talian sekarang, Encik Laidin Safani daripada Kota Kinabalu, Sabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, apa masalahnya Encik Laidin? Masalahnya begini Ustaz. Ya. Di zaman cyber kan, Ya. yang moden ini, banyak orang-orang Islam kita ni. Orang mengatakan mereka itu Islam. Ya. Tetapi tidak mengerjakan segala apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Apakah juga itu dikatakan virus nifas? Okey, terima kasih Encik Laidin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Memang saya sejelas soalannya Ustaz Hashim tentang dia mengaku Islam. Memang Islam keturunan pun ramai Ustaz. Ya. Tetapi dari segi solat tak semayang, tak puasa, zakat jauh sekali, haji lagilah yang perlukan duit banyak-banyak ni. Tapi tambah pula dengan dia letak baik judi. Ya, judi kat kandang kambing pun ada Ustaz. Kambing pun terkejut kambing. Ada judi kat kandang dia. Ada kat hutan pun ada. Duk black metal dan sebagainya. Tambah pula dah tak semayang. Tiba dengan benda-benda kacau bilau macam ni. Jadi soalan lain Ustaz, adakah itu dipanggil virus nifak moden sekarang? Silakan Ustaz. Dia kalau dia seorang yang kafir, menzahirkan keislaman dia, kebaikan dia, dia nifak. Kalau orang Islam, dia tidak mengamal Islam, dia fasik, berdosa. Kita tak boleh nak kata dia munafik tau. Sebab munafik ni dia terlalu hebat dia punya hukuman tu. Dia bawah daripada orang, sebab asal dia memang kafir dah. Kalau ada orang Islam yang tidak mengamal Islam, itu biasa je. Bagi saya itu biasa. Tapi kalau ada orang Islam hari ini, orang yang dikatakan Muslim, dia boleh mengamal Islam, itu luar biasa. Sebab apa? Suasana hari ini memang begitu. Orang Islam walaupun ramai tetapi kerusak sail. Okey Ustaz. Itu artinya dia ni fasik. Berdosa. Okey, berdosa besar lah. Okey, kita ambil satu lagi panggilan di hujung talian. Encik Mak Talib, Kuantan, Pahang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Encik Mak Saleh, apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar baik? Silakan, ada kemusykilan? Saya nak tanya, Ya. sekarang ni terlalu banyak orang makan rasuah dengan riba. Rasuah dengan riba. Membabitkan orang Islam lah. Okey. Apakah menyebabkan fenomena ini terjadi? Okey. Kita dengar jawapan Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Okey Ustaz, ini berkaitan dengan keuangan pula. Cerita bab keuangan yang tidak berlandaskan hukum syarak ataupun ambil harta secara tak betul, batil. Satu, rasuah. Yang keduanya ialah riba. Ya. Boleh Ustaz jelaskan apakah itu ada kaitan dengan virus nifak yang kita bincangkan pada petang ini? Silakan. Sifatnya memang ada. Macam riba tu dia tak sebut, tapi iza tumina khana. Bila diberikan amanah, Dia khianat. dia khianat. Rasuah tadi ya. Tu hadis yang kedua tu. Dia tak masuk hadis yang pertama yang kita baca tadi. Dia berdosa. Dia berdosa. Dan ini merupakan satu virus sebenarnya. Dia berdosa kepada Allah SWT. Kalau riba, yatakhabbatuhu syaitan. Dia akan teruk dimasuki syaitan di akhirat nanti. Kalau sebabnya apa? Sebab orang yang buat kerja ni, dia selalunya dia tamak. Satu, kemudian ada peluang. Tapi hakikat sebenarnya, keyakinan dia kepada Allah SWT itu terlalu nipis. Sebab manusia ni la yasriqu sariq hina ma yasriq wa huwa mu'min. Seorang pencuri dia tidak akan mencuri ketika mana dia beriman kepada Allah SWT. Kalau kita katakan nisbah kepada iman kepada Allah SWT, dia yakin. Tapi cukup dia yakin kepada Allah, itu yang terbaik. Tak payah yakin kepada Allah. Kalau dia mencuri pun, dia yakin ada orang tengok, dia tak akan mencuri. Ini hakikat dia. Jadi manusia ini adalah kesalahan masyarakat itu sendiri. Ulama kemungkinan tidak bersungguh-sungguh
nak buat kerja, mendidik manusia. Orang lain, tetangga pun tak bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab mereka tidak mempunyai satu sifat qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam hidup ni, kesimpulannya di sini ayat inilah, kalau kita sayang pada diri sendiri, kita kena buat kerja. Okey Ustaz. Tadi tentang rasuah, artinya ada ciri-ciri munafik itu khianat kepada amanah yang telah diberikan. Okey Ustaz, kita ambil satu lagi panggilan dari Cik Din, Bukit Mentajam, Penang. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Din, dah makan belum? Dah makan dah. Dah pukul 5 dah kan. Okey Cik Din, kita cerita virus nifak. Apa persoalan Cik Din sebenarnya? Saya tanya Ustaz, di dalam mengucap 2 kalimah syahadat ni, Ya. kita mengatakan kita bersaksi Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya. Tapi kita tengok masa mana. Jadi yang hari ini kita macam mana? Macam mana apa tu Cik Din? Ya. Tak ikut. Okey, kita dengar Ustaz bagi penjelasan Faham, ya. faham. Okey, Assalamualaikum Cik Din. Okey, ini tentang Cik Din. Jadi harap Ustaz fahamlah tentang kalimah 2 kalimah syahadat kita ucapkan Ustaz ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi dari segi kita mengaku Nabi itu sebagai Rasulullah, pesuruh, tapi dari segi sunnah-sunnah barangkali jauh lah. Ya, kita pun dah dekat dengan Madinah Rasul ni. Ya, seminggu lagi kita akan jumpa Madinah Rasul, tapi masih jauh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu munafik juga ataupun ada virus nifak dalam diri kita? Silakan. Ada virus nifak. Tapi dia tak munafik. Dia takkan jadi munafik. Sebab tak ada orang yang boleh ikut Nabi keseluruhannya. Saya dengar ustaz-ustaz cakap, marilah kita ikut seperti Nabi. Tak boleh. Satu kharikul adat kita nak ikut seperti Nabi tu. Sahabat dulu pun tak boleh ikut. Umar dengan garang tak boleh ikut dengan lembutnya Nabi. Kelembutan seorang sahabat Abu Bakar Siddiq kadang-kadang menafikan bagaimana Nabi SAW begitu tegas dengan orang yang musuh-musuh dia. Jadi memang tak boleh ikut. Sahabat sendiri pun tak boleh ikut, apalagi kita. Tapi jangan kita sampai hari ini bila kita tak ikut Nabi, kita kata kat Nabi. Tu dia. Kadang-kadang bapak kita yang baik pun kita tak boleh ikut. Saya sendiri bapak saya baik. Alhamdulillah. Salat tak pernah tinggal. Tapi kita sendiri pun dalam Masya Allah Subhanahu Wa Taala dah besar pun nak salat. Itu bapak tu. Tak payah lain. Kebaikan ibu kita pun anak perempuan pun tak ikut. Itu mak tu belum dah Nabi lagi. Nabi terlalu jauh. Tapi jangan sampai kutuk Nabi. Bila kutuk Nabi bukan setakat munafik je. Dia tu kafir. Artinya kita buatlah sunnah Kalau Nabi sedap. setakat yang kita mampu, Ustaz kan? Bukan setakat yang kita mahu. Semampu mungkin. Semampu mungkin. Semampu mungkin. Bukan Macam, takat-takat. Ya, contoh macam ketawa gelak kan. Kita nak gelak macam Nabi gelak memanglah payah sangatlah. Sebab Nabi memang diciptakan sesempurna itu. Adabani Rabbi fa ahsani ta'dibi. Allah, cikgu Allah dia. yang cikgu dia. Hebat Nabi. Okey, kita ada satu lagi Ustaz di hujung talian. Cikgu Murni pula dah. Puan Murni. Puan Murni Ipoh, Mali. Assalamualaikum Puan Murni. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat no? Sihat alhamdulillah. Banyak doyan kat Ipoh. Habis ya. Oh, banyak. Boleh tak Puan Murni perlahankan sikit suara TV tu? Ya. Okey, ataupun tutup terus lagi bagus. Jangan. Okey, dah perlahan teruskan dengan persoalannya. Ya. Saya tanya ni masalah senang dia ada satu sembahyang. Dia sembahyang tak payah nak buat niat dia dalam hati. Tak payah buat. Ada kan suka munafik, Ustaz? Okey. Bagus soalan ni. Saya suka soalan ni. Ringkas tapi memang tepatlah. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Ustaz, ini pakai niat je. Sembahyang pakai niat tapi sembahyang tak. Dia pakai niat je. Memang banyak pakai niat ni. Nikah batin pakai niat ya. Apa lagi pergi haji pakai niat, zakat pun pakai niat. Tapi makan tak niat Ustaz. Tu saya nak tambah tu dia. Okey, silakan Ustaz. Dia jalan sesat. Mudah cerita. Dia sesat. Orang yang berkelakuan seperti ini, yang beramal seperti ini dan beriktikad seperti ini, dia mula-mula sesat. Bila dia sesat dan dia yakin itu merupakan syariat, jatuh kafir. Dia tak ada sangkut paut dengan munafik situ. Sebab munafik ni tadi memang dia, saya nak jelaskan betul-betul kepada penonton semua, orang yang bukan Islam tapi zahirkan Islam dia, puji Islam, kata Islam macam-macam, tapi dalam suasana yang sama dia, bila dia ija raja'na ila qaum, dia pergi kepada kaum dia,
dia cakap Islam jahat. Ini gini. Orang ni memang tak Islam. Ini kena jelas. Sebab itu mesej saya hari ni, saya seronok dengan tajuk hari ni. Orang Islam di Malaysia, dia jangan suka nak mengata orang munafik oleh kerana dia tak sembahyang. Dia berdosa je. Kalau dia kata salat tak perlu, katakan. Tak ada wajib salat. Dia kafir. Tapi kalau kita yakin memang dia tak Islam, kemudian dia zahirkan Islam dia, orang mengaku, saya mesti tengok cek, tak ada pun surat pengisytiharan Islam dia, kemasukan Islam dia. Tapi dia bersifat macam Islam. Lepas tu gaduh. Belakang kita dia mengata macam-macam, buat propaganda seperti mana orang munafik. Ini memang munafik. Ya. Itu kena jelas tu. Janganlah kita mengata sikit walau macam kita ginilah. Tak semestinya tinggal di hutan tu orang asli. Ya. Tu. Sebab ada orang asli yang tinggal dekat Bukit Lanjan. Juta rumahnya. Itu dia. Jadi macam itulah ceritanya. Okey Ustaz. Apa pun yang penting lah orang beriman tu beramal soleh. InsyaAllah. Innallazina amanu wa amilus solihat. Nanti kalau pakai niat itu bukan ya, itu sesat, bukan munafik lagi. Okey Ustaz, apa kata kalau kita berehat seketika perempuan, kita kembali selepas ini insya-Allah dengan tajuk kita virus nifak. Bika khairil khalqi kullihim maulai. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang memang setia, penyokong dan peminat dari Al-Kuliah. Dan hari ini kita cerita about topik virus nifak. Na'uzubillah, hindarkan daripada diri kita virus-virus dan bakteria kuman ini, parasit-parasit ini. Apa pun Ustaz, bersama dengan Ustaz Ismail Hashim Junaidi daripada JAKIM. Zaman sekarang zaman dah ubah Ustaz. Ya, kita tidak lagi orang kata apa jumpa orang munafik ni berdepan. Tapi bila kita buka saja komputer, internet kadang-kadang Ustaz, benda-benda munafik tu di hujung jari kita saja Ustaz. Ya. Jadi macam mana Ustaz? Kadang-kadang kita lihat bagi mereka yang zero ataupun kosong daripada basic Islam ni, tengok orang duk tomah Nabi, duk hina Nabi, dia kata, logik juga ya. Tengok Ustaz. Kadang-kadang dia cut and paste pula, dia pass kat kawan-kawan dia pula kan. Jadi macam mana Ustaz kita nak hindarkan jangan sampai terjebak dalam virus nifak ini melalui hujung jari kita iaitu button-button di komputer ni. Silakan Ustaz. Dia perlukan saringan. Kita kena saring. Umat Islam hari ini, dan saringan tersebut mestilah dengan ilmu pengetahuan. Sebab itu ilmu ni merupakan satu perkara yang paling penting dalam hidup. Ilmu nur, satu cahaya. Kita dalam hidup ni kalau tak ada cahaya, wa nurun la yahdi lil 'asi. Cahaya itu takkan diberi kepada orang yang terlibat dalam dosa yang terlalu banyak. Ya. Jadi kalau kita tak ada ilmu, ilmu ni maksudnya pengetahuan tu, mengetahui. Kalau katakanlah jalan ni gelap belaka, kereta semua rosak dia punya lampu. Lampu jalan pun tak ada. Bagaimana orang nak berjalan? Orang yang boleh berjalan, orang yang mengetahui ilmu saja. Yang mempunyai ilmu bahawa dia tengok, dia dengar dan sebagainya. Kalau kereta tak ada, dia dah tahu jalan tersebut, dia akan berjalan juga. Tapi kalau orang tak berilmu, tanpa nur itu tadi, cahaya tadi, dia tak boleh berjalan. Sebab itu si buta tuan-tuan, saya tengok sahabat-sahabat saya dulu-dululah. Bila dia dah tahu dah, daripada bilik operator tu pergi ke tandas, tak payah orang pimpin dah. Sebab dia dah tahu berapa langkah. Ilmu dia memberitahu, di situ keadaan begini. 10 langkah ke kiri. Lepas ke kiri, 5 langkah ke kanan. Dia ada ilmu. Dan ilmu yang paling besar sekali, ilmu mengenal Allah SWT. Manusia tak kenal Allah SWT, bagaimana nak menyaring? Menyaring semua perkara. Kalau dia tak kenal Allah SWT, bagaimana dia nak menyaring tentang apa yang dilontar oleh orang lain terhadap Muhammad SAW? Sebab itu iman kepada Allah ni merupakan satu kemuncak dalam kehidupan. Bila kita beriman kepada Allah, macam orang munafik tadi, dia tak beriman dengan Allah SWT. Bukan setakat tak beriman dengan Allah SWT, turutan daripada tidak beriman kepada Allah SWT itu mereka tak beriman kepada Nabi. Bila tak beriman kepada Nabi, mereka tak beriman kepada kitab. Bila tak beriman kepada kitab, dia tak beriman kepada malaikat. Apa saja yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, tak beriman. Macam saya lah, Ustaz Fauzi. Kalau saya tak suka dengan Ustaz Fauzi kan, siapa saja yang Ustaz Fauzi suka, saya tak suka juga. Gitulah ceritanya. Alamak, takut, sebab saya tak yakin. Ya. Tapi bila saya yakin dengan Ustaz Fauzi, sebut sahaja Ustaz Fauzi cakap gini, saya tetap akan mengiyakan walaupun dia tak betul. Itu iman. Walaupun rasa tak betul, tapi rasanya Ustaz Fauzi takkan cakap tak betul. Itu dia. Iman
Yakin kita kepada Allah SWT ini penting. Sebab itu nak menyaring semua yang ada di dalam internet dan sebagainya, kita tak kenal siapa orang tu. Macam orang putih kan, kita tak ada dia punya syahadah Islam dia tu. Tak ada. Kita pun tak tahu namanya Islam. Dia bukan namanya Islam, dia tu seorang Muslim. Tak tahu. Siapa-siapa boleh hantar nama dia Muhammad, Ali, Abu Bakar, tapi dia mengutuk Islam. Siapa-siapa boleh buat. Jadi saringan ini penting. Kalau kita nak jala ikan, kena ikan besar, kena yang jahitannya besar-besar sikit. Ya. Kalau nak kecil, kita buat kecil-kecil sikit. Macam itulah ilmu. Penting kepada kita. Okey Ustaz, satu lagi soalan cepu Mas ni, saya tanya Ustaz tentang zaman Nabi, kalau saya baca kisahnya, bagaimana sahabat-sahabat takut kepada munafik ni. Ya. Iaitu takut pada virus nifak. Mereka tak takut munafik. Virus nifak tu ada dalam diri mereka. Mereka takut itu. Sampai ada seorang sahabat nama Hanzalah. Dia jumpa Nabi, dia tahu, nafaqa Hanzalah. Telah munafik Hanzalah hari ini. Nabi tanya, kenapa? Dia kata, sebab bila aku sama kau ya Rasulullah, aku ingat syurga, aku ingat neraka. Tapi bila balik rumah dengan family, dengan keluarga, aku lupa dah neraka dengan syurga. Sampai tahap tu sahabat-sahabat takut virus nifak ini. Saya dengar, baca satu kata-kata dia tu, siapa yang merasakan dirinya selamat daripada virus nifak, dia sebenarnya adalah munafik. Minta kami Ustaz, biar kita takut sikit virus ini. Ya, jangan sampai ada dalam diri kita selagi. Ya. Virus itu hanya boleh diketahui oleh orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang virus. Itu satu perkara. Yang kedua, kenapa para sahabat dahulu takut kepada munafik? Dan Huzaifah saja yang, bukan setakat Hanzalah. Umar Al-Khattab pun takut. Dia tanya Huzaifah, ada tak nama aku dalam senarai? Tengok, takutnya orang. Sebab apa? Kita tak merasa, kita tidak dapat menentukan diri kita ini di sisi Allah SWT. Ini hakikat dia. Walaupun kita nampak warak, tapi kemungkinan di sisi Allah tak warak. Kita nampak berilmu, ramai orang nak kepada kita, ramai orang suka kepada kita. Timbul perasaan riak, habis segala-galanya. Sebab Allah hanya menerima yang ikhlas saja. Itu kita kena faham. Saya merasa perkara ini dah berpuluh-puluh tahun ceramah dan sebagainya. Kadang-kadang orang datang ramai, rasa lain. Orang datang sikit, rasa lain. Ini merupakan satu perkara yang sebenarnya kita khianat pada diri sendiri. Bukan khianat kepada orang lain. Para sahabat dulu, dia takut khianat pada dirinya sendiri. Tak jujur pada dirinya sendiri. Dan bila tak jujur pada diri sendiri, peribadahan kepada Allah SWT, sembahyang oleh kerana orang lain. Bila dengan Allahu Akbar, amin, orang punya ramai, amin, sonok rasa riak sikit. Riak itu yang menyebabkan tak masuk syurga. Jadi mereka takut tak masuk syurga itu. Cuma Allah SWT, saya berkeyakinan lah. Saya berkeyakinan kasih Allah kepada kita ini terlalu hebat. Terlalu hebat. Dan saya yakin bahawa kalaulah kita mempunyai ibadat kita banyak, tapi kemungkinan satu je yang ikhlas. Tapi satu yang ikhlas itu kemungkinan bila ditimbang di sisi Allah, dia mengalah 40 tahun yang tak ikhlas tu. Sebab pandangan Allah SWT tak seperti mana pandangan manusia. Itu hakikat dia. Cuma orang munafik ni Allah tak tengok. La yaghfirullahu lahu. Allah tak ampun orang munafik ni. Ini satu persoalan. Allah memang tak ampun sebab apa? Dia memang kafir. Bukan setakat kafir saja, dia mengatakan Islam. Ni payah dia. Dia benci kepada Islam. Dahlah dia menzahirkan Islam dia tu. Kalau orang kafir senang je, mau kafir. Katuk lalu. Tak apa, jelas kafir dia. Ini nyembah berhala pun tidak. Sembahyang ada, tapi hakikat hatinya berhala yang dia sembah. Wallahualam. Okey Ustaz, saya pernah dengar satu rungutan seorang pegawai bila mana ada seorang datang lambat, dia kata munafik. Datang lambat sebab dia kata orang betul-betul mukmin ni dia memang tepati masa, tak mungkin janji. Janji ke 11 lah, jangan sampai 11.30. So bila kawan tu datang 11.30 dia kata munafik. Jadi salah ke tak salah Ustaz? Terus menghukum dengan satu sifat, datang lambat, tak tepati janji, maka dihukum munafik terus. Ya, salah. Bagi saya salah. Apa yang saya faham, salah. Sebab apa kita tengok juga, jangan duk tengok hadis tu saja. Mu tengok juga al-farqu bainal kafir wal muslim tarkus salah. Kita kena tengok juga hadis-hadis yang lain. Macam hadis perang lah. Hadis perang. Bila jumpa kafir, bunuh lalu. Jangan tengok Al-Quran tu, jangan tengok situ dulu. Tapi kita bina kekuatan ni bukan untuk bunuh orang. Turhibu nabihi adullah. Sebab kalau kita bunuh orang, siapa lagi nak duduk dunia ni? Kita mikir tak? Saya berkeyakinan kalau semua orang salih dalam dunia ni, tak ada kerja dakwah dah. Al-Kuliah tak perlu dah. Sebab semuanya baik berlaku. Tapi janganlah kita bersyukur pula.
Ya Allah, ya Tuhan, aku bersyukur bahawa tak ada orang beriman dengan Allah SWT. Engkau, ya Allah, dah adalah kerja sikit. Kerja dakwah. Taklah macam tu. Tapi kita menerima apa yang ada. Wa man amila salihan falinafsi. Siapa yang buat baik untuk dirinya sendiri. Ini merupakan konsep hidup. Walaupun kau seorang, walaupun seorang je buat kerja, Allah akan nilai. Walaupun mungkin tak ramai orang dengar kita, seorang dengar, Allah akan nilai. Ini kehebatan sebab kita kerja kena diri sendiri, sayang diri sendiri. Macam orang sekarang ni kan. Sebelahnya dia tak buat dakwah langsung. Sebelahnya orang tak Islam. Langsung tak buat baik. Salam good morning pun tak ada. Tanya khabar pun tak ada. Bagi balik daripada Sabah bawa daging apa tu? Daging rusa. Ya Allah, 3 bekas daging rusa. Tak nak bagi satu. Dakwah tu. Sebab itu adalah hadis yang mungkin hadis yang terakhir dalam Riyadhus Shalihin kalau tak silap saya. Nabi Allah kata, ya Jibril dan Mikail, kau turun ke bumi, azabkan, musnahkan satu kaum ni, kampung ni. Bila Mikail dan Jibril turun, tengok ada lagi 2 orang. Duk berzikir, Allah, subhanallah, subhanallah. Dia balik kepada Allah SWT, ya Allah, kau ni betul ke ni? Ada 2 orang lagi hamba-Mu di bawah tu yang berzikir, bermunajat, bertasbih kau. Allah kata kau turun, kau musnahkan orang 2 orang tu dulu. Sebab apa? Sebab mereka tidak menjalankan tanggungjawab. Dakwah kepada manusia. Ini kerja kita. Dari segi orang nak terima ke tak terima, it's not a problem. Nabi Muhammad, Ana ingat kita forum dulu dekat Masjid Sungai Besi. Ustaz kata, tengoklah Nabi Muhammad. Ramai orang perempuan nak kau dia. Kan Ana kata, mana ada ramai 12 orang aja. Entah pula kata, tengok Nabi Muhammad, ramai orang masuk Islam. Mana ada ramai, sikit je. Sebab orang yang beriman ini adalah orang yang hebat di sisi Allah SWT. Kita ni, kalau sayang pada diri, kita kena buat kerja. Jangan mikir. Buat kerja pula, buat kerja dengan baik. Jangan buat kerja oleh kerana nak dakwah Islam, pecah belah masyarakat aja. Jangan. Sebab Nabi SAW, 2 perkara yang penting dalam Islam ni, akidah sahihah. Iman kepada Allah yang betul. Dan kalau betul tu 2 perkara dalam membina umat ini, ukhuwah. Kalau semua dah pakak belaka, gaduh belaka, siapa lagi nak bina Islam? Seorang nak perang dengan orang kafir. Seorang aja. Mana boleh? Kena ambil ramai-ramai orang. Sebab itu, menyatukan umat Islam ini merupakan perkara yang penting. Saya di luar sana ramai rakan-rakan yang bila menyampaikan Islam, Masya Allah, habis gaduh semua belaka orang. Ada tunjuk kepada kita. Mana ada dalil yang menunjukkan bahawa kita nak bawa Islam ini mesti gocoh tu. Gaduh. Tak ada. Okey, Ustaz. Sebab itulah kita punya tema Mahijrah tahun ini ialah persefahaman asas perpaduan ummah. Tak mau gocoh. Tak ada gocoh. Tak mau gaduh. Okey, tuan-tuan puan-puan, apa kata kalau kita berehat sekali lagi dan kita kembali selepas ini dalam blok terakhir dalam rancangan Al-Kuliah, topik virus nifaq. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika man. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi pada blok terakhir. Kita jumpa perempuan dengan topik virus nifaq dalam Al-Kuliah. Ingat Al-Kuliah, ingat jemaat, ingat Al-Kuliah. Apa pun Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz tentang kadang-kadang kita ni, ada setengah orang Ustaz, dia suka baca hati orang. Siapa tak tahulah adakah dia ni sampai ke peringkat hebat sampai boleh baca hati orang. Sebab kita nak hukum orang tu munafik, mesti kita tahu. Oh, ni munafik ni. Dia ni munafik. Jadi Ustaz, saya teringat kisah bagaimana dalam pembukaan Kota Mekah, macam mana sahabat bunuh orang-orang ketika itu yang melarikan diri. Tapi sempat mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, tapi dibunuh juga sebab dia kata tipu ya Rasulullah. Dia mengucap sebab nak selamatkan dirinya. Kata Nabi, apakah kamu telah bedah dadanya dan tengok hatinya? Jadi Ustaz, ni kita nak berhati-hati Ustaz. Macam mana nak jangan sampai peringkat kita menghukum orang itu munafik, orang ni munafik, kita yang tak munafik. Silakan Ustaz. Ya. Tambah sikit, bukan setakat tu je. Ada yang dikatakan syahid. Nabi kata tak syahid sebab dia perang oleh kerana dia orang Madinah dan lawan orang Mekah. As-Sabiah. Tambah sikit. Jadi menghukum hati manusia hanya Allah saja yang tahu dalam hidup ni. Sebab itu kita Nabi SAW melihat orang munafik di sendiri. Nabi tak seisytihar munafik. Itu satu hal. Tapi kita hari ini cepat sangat lewat munafikmu. Lewat dosalah. Awas, awak ada sifat munafik. Kena hati-hati, jangan terjun dalam daerah munafik tersebut. Kita kena beritahu je, tapi jangan sampai orang kata kita memunafikkan orang. Jasad dia itu munafik dah. Sebab tuduhan munafik ni terlalu hebat hukuman dia. Kita menghukum orang, meletakkan seolah-olah, sebab itu kita dalam hidup ni tuan-tuan ya,
biarlah kita menyatakan hukum Allah je. Allah kata gini, orang munafik kata gini. Ini sifatnya. Sifat orang yang bersifat munafik sebab apa? Sebab oleh kerana dunia dan harta. Ini diterang dalam surah Al-Munafiqun. Ayat antara 3 ayat antara itu. Diserangkan sebab-sebab tersebut. Jadi kita kena fikir perkara ini. Sebab Nabi SAW pun kata demikian. Kalau ada sifat-sifat yang ada pada di seseorang itu, idza khana, idza tumina khana, idza akhlafa, idza akhlafa, wa idza wa'ada akhlafa dan sebagainya, khasama fajara. Itu sifat kita pun bersifat demikian. Marah dengan bini sekali, habis tampar patah gigi kawan tu. Itu melampau, itu munafik tu. Kalau ikut sifat munafik ada kat dia. Tapi takkan kita nak kata suami munafik ini masalah penting. Sebab apa bila kita kata orang tu munafik, dia terlalu hebat. Sebab itu Nabi SAW dulu begitu hadar. Sebab itu kita tuan-tuan, walaupun kita tak boleh hukum orang ini, kalau kita tengok perangai dia, depan kita lain, belakang kita lain, kita kena hadar. Dalam bahasa Arab kita kena hati-hati dengan orang seperti ini. Tapi ijtanibu zan. So zan tu kena elak. Buruk sangka kena Buruk elak. sangka kena elak. Saya terbaca seorang khabar ni Ustaz tentang macam mana seorang teman wanita telah ditikam oleh teman lelaki disebabkan tolak cinta. Gaduh tolak cinta je tapi sampai tikam menikam. Itulah. Kita tak boleh hukum dia munafik. Tak. Tapi ciri-ciri nifak Ada. Cukuplah tikam sekali je. Dia sampai 13 kali gapo dia. Itu dia. Contohnya lah. Saya nak cakap tu serang. Sebab ada orang kadang-kadang dia marah orang terlalu sangat tau. Tuhan pun tak marah macam tu. Kalau saya fikirkan, kalaulah Tuhan marah betul dengan Netanyahu tu, kenapa dia tak bunuh sampai lelih? Tapi dia bagi peluang. Bagi peluang kepada kita untuk mengenali bagaimana sifat mereka ini. Okey Ustaz, pesanan Ustaz untuk kami semualah, kru-kru Al-Kuliah dan juga semua masyarakat kita di luar sana dalam 4 minit Ustaz. Apakah nasihat Ustaz kepada kita semua jangan sampai tergolong dalam golongan munafik ataupun ada virus nifak? Silakan Ustaz. Satu perkara virus nifak ni seperti mana yang dikatakan tadi. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Munafiqun, virus nifak ini memang banyak berlaku di kalangan umat Islam pada hari ini. Banyak, ramai. Tapi janganlah sampai kita kata dia munafik sebab dia masih Islam lagi. Dia kita tak tahu lagi perancangan dia. Nabi dulu dia tahu. Jangan heran Nabi. Dia memang Allah beritahu dia. Kita ni perasaan kita beritahu. Hati kita beritahu. Otak kita beritahu. Otak yang sesat barat kadang-kadang beritahu. Ya, hati yang busuk kadang-kadang beritahu. Itu kita. Dengan sebab itu kita kena hadar. Jangan orang sampai orang kata kita diulit mimpi indah. Sedangkan di akhirat nanti Masya Allah kita tak tahu. Jadi ini suasana yang saya lihat di Malaysia ni lah. Jangan kita sampai mengambil sifat-sifat Allah SWT dalam hidup ini. Dakwah je. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani. Wa in lam yastati' fa bi qalbi. Wa dhalika adhab. Dakwah je kerja kita. Kalau orang tak setuju, kita biasa je. Macam kita syarikat mula-mula kita bersama baik kan. Lepas tu Ustaz Fauzi tak suka dengan saya. Itu biasa je. Oleh kena sebab-sebab tertentu biasa je. Tapi jangan oleh kena tak setuju tadi tu marah terlalu sangat. Tak bertegur siapa. Orang kadang-kadang oleh kena jawatan disingkir dari segi jawatan marahnya Masya Allah. Orang dulu bersyukur tak ada jawatan tu. Sayyidina Ali karamallahu wajhah ditipu wakilnya oleh wakil Muawiyah. Sayyidina Ali tak istiaf perang pun. Syukur orang. Kita hari ni, amalah orang pun yang duduk-duduk kita nak ambil tau. Hebatnya manusia hari ni. Mengatakan dia, yang tu kami sepatutnya duduk situ. Boleh kamu duduk situ. Tapi dengan cara yang baik. Jangan cara yang bergaduh. Macam saya nak jadi pengurusi Al-Kuliah akan datang. Jangan saya buruk-buruk kau Ustaz Fauzi. Tapi saya kena bagi keterampilan sehingga penerbit percaya dengan saya. Contohnya. Jangan kata Ustaz Fauzi, ni jangan. Ini contoh dekat ni lah, contoh dekat. Sebab kita merasakan bahawa kita ni nak baik. Nak baik, tapi Masya Allah, saluran kita ini yang kata, Al-ghaya la tubaridul wasilah. Matlamat itu tidak menghalalkan cara. Matlamat nak dawang orang, tapi belasah orang. Matlamat nak selesaikan masalah dalaman, tapi buka aib orang. Ini satu perkara yang tidak sepatutnya berlaku bagi orang yang beriman. Sebab kita ada Tuhan. Allah akan menentukan. Sebab itu
Dan hal ini dinyatakan oleh Nabi SAW ketika mana masuknya Umar Al-Khattab dalam Islam. Tak ada dakwah pun. Kalau Nabi kata teruk punya Umar, anak bunuh, macam mana? Tapi Allah mahdi wa Allah ma'izzal Islam bi ahada Umarain. Tengok pendekatan. Itu Nabi. Dah kita bukan Nabi macam mana? Kena lembut daripada itu. Tapi kita tak mampu nak lembut. Sebab kita bukan Nabi. Itu dia. Masalahnya kita bukan Nabi. Wallahualam. Apa pun jadi, tuan-tuan ni berjaga-jaga. Apa pun Ustaz, kita berjaga dan kita cuba hindari dan kita hendarkan terus virus-virus nifak pada diri kita. Dan jangan lupa pada minggu hadapan tajuk kita ialah Psikologi Iblis. Ada demo sekali bersama dengan Ustaz Syarhan Syafi'i. Dan perempuan, terima kasih Ustaz Ismail Hashim Junaidi. Jumpa lagi insya-Allah ya. Dan perempuan kita jumpa lagi. Dan bagi mereka yang balik kampung, hati-hati jalan raya sempena cuti Tahun Baru Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bersolat, wajib wudu